الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Yang dihormati dan dikasihi ashabul fadilah, para imam, para asatiz, begitu juga para pentadbir masjid Syekh Ahmad Bandar Senayan yang dikasihi dan sekalian ahli jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi diberkati Allah. Alhamdulillah, kita mengucapkan pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana melahirkan syukur kehadratnya di atas limpahan rahmat serta hidayah yang dia anugerahkan kepada kita. Dapatlah kita sama-sama pada malam yang barakat ini beribadat kepadanya, melaksanakan sebahagian daripada tuntutan atau tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya. Mudah-mudahan dengan kita beriktikaf dan beribadah di rumah Allah ini, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita keimanan, keyakinan, keikhlasan sebagaimana yang dianugerahkan kepada para kekasih-Nya. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi perkongsian ilmu kita daripada kitab Tuhfatur Raghibin, muka surat 45 lah. I'tiqad kaum Murji'ah situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. I'tiqad kaum Murji'ah. Jadi salah satu golongan kaum atau mazhab yang bukan ahli sunnah wal jamaah yang bercanggah dengan Quran dan hadis. Jadi golongan itu dilabelkan, dinamakan dengan Murji'ah. Jadi kenapa mereka ni dipanggil Murji'ah? Sebab mereka ini berpendapat segala keputusan itu Allah tangguhkanlah di alam akhirat, sebahagian kefahaman mereka. Jadi Murji'ah ni ada beberapa i'tiqad mereka yang menunjukkan mereka ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Okey. Jadi dia kata adapun kaum Murji'ah ada 12 kaum, ada 12 pecahan Murji'ah ni pun. Antara i'tiqad mereka, jadi dalam i'tiqad mereka tu banyaklah. Jadi sebahagian i'tiqad mereka, yang pertama, setengah mereka itu beriktikad
Kemudian daripada membaca iman, membaca iman, tiadalah sesuatu yang difardukan Allah, maka i'tiqad yang demikian itu kufur. Jadi ni tuan-tuan kena perbaiki sikit lah dia punya perkataan dia, mungkin dia orang tersilap cetak. Jadi saya ulang balik, setengah mereka itu beriktikad kemudian, yakni kemudian ni selepas daripada membawa iman. Dia membaca iman tu, kalau kitab yang asal dia kata membawa iman. Mana selepas orang tu membawa iman, dia percayalah, beriman ni dia percaya cukup, percaya dengan Allah, dengan Rasulullah, hari kiamat, rukun iman tu lah. Sekurang-kurang pun dia secara umumnya dia percaya Allah Ta'ala itu Tuhan dia yang sebenar, begini-beginilah, mana Allah tu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, Allah maha suci daripada sebarang kekurangan, kan? Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, makhluk tak serupa dengan Allah Ta'ala, dan apa yang dibawa, diajar oleh Nabi SAW itu semuanya benar daripada Allah Ta'ala. Itu dia punya rumusan dia. Kan? Itu rumusan dia. Dia percaya tu. Jadi itu berimanlah. Jadi lepas dia percaya benda ni, tiadalah sesuatu yang difardukan Allah. Tak ada lagi semayang tak wajib, puasa tak wajib, berzakat tak wajib, pergi haji tak wajib. Yang wajib-wajib semua tak ada. Beriman dia cukup. Kan tak? Jadi i'tiqad demikian itu kufur. Kenapa kufur? Sebab dia beriktikad semayang 5 waktu itu tak wajib, berzakat itu tidak wajib. Jadi benda tu satu kesalahan yang besar, kerana itu satu benda yang memang termaktub sebahagian pada rukun Islam. Jadi itu satu kesalahan. Jadi i'tiqad demikian itu membawa kepada kufur, wal iyazubillah. Dan kedua, i'tiqad kaum Murji'ah, dan lagi i'tiqadnya bahawa Allah Ta'ala jua yang menjadikan segala makhluk. Dia i'tiqad Allah Ta'ala juga yang menjadikan segala makhluk. Betul, yang tu sama dengan kita ahli sunnah wal jamaah. Tetapi yang ni dia dah masuk menyeleweng. Ia tiada menyuruh berbuat kebajikan dan tiada melarangkan daripada kejahatan. Kan? Jadi semua makhluk ni Allah Ta'ala juga yang menciptanya. Itu betul. Dengan kita punya i'tiqad, pegangan kita sama. Tapi bila dia masuk pula tetapi, bila dia tapi itu dah merapu kan. Apa dia? Dia kata Allah tak bersuruh kita buat kebajikan, dan Allah tak melarang daripada kita buat jahat. Allah tak suruh kita hormat kepada ibu ayah, Allah Ta'ala tak suruh kita sembahyang, Allah Ta'ala tak perintah kita bersedekah, menolong orang ke, tak ada. Dan Allah tak larang kita nak minum arak, nak berzina, nak mencuri, nak merompak. Dia tak larang. Pokok dek kau lah. Kalau kata orang Negeri Sembilan kan, pokok dek kau lah. Pokok dek kau kan. Kelantan cakap apa weh? Kalau Kelantan, kalau Negeri Sembilan, pokok dek kau, lantak kau lah. Pokok dek kau, pandai kau lah. Kelantan, ikut demo lah. Ikut demo lah. Ikut demo lah. Tak kan? Ikut demo lah. Gitulah kan. Orang Kedah tak tahu kan. Ikut ampar lah. Macam tu nak enggak? Ikut ampar lah. Boleh jadilah Kedah cakap lagu tu. Kemudian pokok ekau lah. Jadi ini satu i'tiqad, maka i'tiqad demikian itu kufur. Ini jelas-jelas kufur. Kerana firman Allah Ta'ala. Sebab kita wajib beriman dengan kitab-kitab Allah. Dalam kitab Allah dia dah sebut, yakni Al-Quran. Kan, kitab yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Maksudnya surah An-Nahl ayat 90, bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh
kamu berbuat adil dan kebajikan. Dan lagi firman Allah, innallaha la ya'muru bil fahsya, maksudnya bahwasanya Allah Ta'ala tiada menyuruh kamu, mana Allah tak memerintah kamu dengan berbuat kejahatan dan segala yang keji. Surah Al-A'raf ayat 28. Jadi dia buat dua potong ayat ni, menunjukkan, membuktikan i'tiqad golongan Murji'ah ni salah kan? Sebab kita kalau salah satu yang kalau kita beriman, kena beriman dengan apa yang Nabi SAW bawa itu benar. Jadi Rasulullah SAW ni membawa wahyu Allah. Al-Quran tersebut menerangkan Allah menyuruh kita buat keadilan. Adil ni bukan sama rata lah. Tu semua kita faham. Jadi adil ni dia bukan maksud makna sama rata. Adil ni adalah maksudnya meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya, sesuai sesuai pada tempat, itu dipanggil adil. Kalau sama rata mungkin komunis kot. Komunis mungkin sama rata katnya, agaknya lah. Kalau kita lah Islam, dia adil itu meletak sesuatu benda itu pada tempatnya, atau melantik seseorang itu sesuai dengan kebolehannya. Orang tu memang layak menjadi imam, maka kita lantik dia jadi imam. Orang ni memang layak menjadi tok siap umpamanya lah, memang kita pilih dia. Ini baca Quran pun tak betul, mengaji malas, sebab kita lantik jadi pak imam. Kan main bola pakai seluar pendek je. Mana betul ni mana ni main bola pakai seluar pendek. Jadi kita pilih jadi imam. Itu satu kezaliman, dengan dia pun buat zalim juga. Jadi adil ni meletak satu perkara pada tempatnya, sesuai lah. Kan sesuai ni, atap ni, bumbung ni letak sebagai atap, kan bukan buat sebagai lantai. Itu dipanggil adil. Tapi kalau meletak satu perkara bukan pada tempatnya, dipanggil zalim. Wadhu syai' fi ghairi mahallih, ni meletak satu perkara bukan pada tempatnya, itu adalah zalim. Kalau adil, wadhu syai', meletak sesuatu fi mahallihi, pada tempatnya. Kan betul satu hadis dia apa, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantajri sa'ah, atau kama qala. Apabila diberi sesuatu perkara, disandar satu perkara kepada bukan ahlinya, maka kamu tunggulah kebinasaan. Pasal dia zalim. Orang benda tu tak sepatut dia letak, diguna jadi rosak, apa saja begitu kan. Jadi ihsan ni buat kebajikan lah. Jadi jelas dalam dua ayat ini memang Allah Ta'ala suruh kita buat kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Jadi dia kata tak ada. Ini satu i'tiqad yang salah. Jadi dia telah menafikan Al-Quran. Kenapa dia kufur? Salah satunya dia menafikan apa yang ada dalam Al-Quran. Menafikan Quran ni, menafi satu huruf ya. Dia tolak satu huruf pun dah rosak akidah dah. Bismillahirrahmanirrahim, dia kata tak perlu baca, tak perlu dengan bis, baca semilah ya. Dia tak baca dengan bis, huruf ba tu dia tak nak. Kan? Dia baca ismillah, Ismullahirrahmanirrahim. Dia baca ismullah, bukan bismillah. Kufur dia sebab menolak satu huruf. Apatah dia kata tak ada langsung benda buat baik, ada lagi lah jadi rosak. Ketiga dia kata i'tiqad. Setengah mereka itu beriktikad dengan katanya, barang siapa mengucap la ilaha illallah kemudian ia berbuat taat atau berbuat maksiat, sama jua keduanya. Yang ni lebih kurang macam Jabariyah jugalah. Jabariyah kan lebih kurang lah ni yang kita baca itu ni. Maknanya sebagian Jabariyah kita baca kan, kalau kau buat baik pun tak dapat pahala, buat jahat pun tak dapat dosa. Lebih kurang dia punya i'tiqad tu. Jadi i'tiqad Murji'ah dia kata siapa-siapa ucap la ilaha illallah, jadi kalau dia buat taat pun tak ada apa-apa, Allah tak angkat darjat dia.
kan, Allah tak ampun dosa dia, kan, Allah tak bagi dia ganjaran pahala, kan, Allah takkan melapangkan dia daripada selamat pada fitnah kubur, semua tak ada. Sama kalau buat maksiat pun dia tak ada dosa, Allah tak hinakan dia, kan, Allah tak campak dia, sama je. Dia sama. Jadi lebih kurang macam tu, maknanya terpulang kat kau lah. Kalau kau buat baik pun tak ada apa-apa, kalau kau buat jahat pun tak ada apa-apa. Ini i'tiqad mereka yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita memang kita faham dalam Quran dan hadis memang jelas menerangkan Allah Ta'ala mengangkat darjat orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah Ta'ala menghapus, kata Nabi SAW kan, menghapuskan dosa-dosa kita bila kita semayang berjemaah, datang ke masjid atau semayang atau bersedekah. Jadi amalan-amalan tersebut boleh menghapuskan dosa. Dia kata tak ada. Ini satu i'tiqad yang sesat, kufur. Keempat, dan lagi setengah mereka itu golongan murjiah, beriktikad bahawa barang siapa mengesahkan hak Allah Ta'ala mana hak al-haq tu nama Allah tu, hak Ta'ala, Allah Ta'ala, dan percaya akan dia, maka tiada sekali-kali tersurat atasnya dosa besar, maka i'tikad demikian itu kufur kerana menyalahi beberapa nas Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Dia kata bila seseorang tu beriktikad, meyakini Allah Ta'ala tu Tuhan yang esa, dia percaya Allah tu Tuhan yang esa, tak ada sekutu baginya, dan dia beriman dengan Allah ni yang sebenar-benarnya. Jadi orang ni dia tak ditulis untuk dosa besar ni. Makna kalau dia buat dosa besar, tak kira dosa besar. Dia berzina ke, minum arak ke, orang lelaki menyerupai perempuan ke, perempuan menyerupai lelaki ke, tak ditulis lagi dia buat dosa besar. Faham tak? Dia kalau dia tinggalkan semayang pun tak dosa besar, kira dosa kecil je. Kita dalam ahli sunnah wal jamaah ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Jadi i'tikad demikian itu kufur. Kita dah ahli sunnah wal jamaah, orang kalau buat dosa besar yang kita baca dulu, mereka ni kalau Allah tak ampunkan, dia masuk neraka, tetapi dia tak kekal dalam neraka. Dia tak dikekal dalam neraka kerana i'tikadnya, keimanannya Allah akui. Walaupun dia beriman kepada Allah sekadar sebesar biji sawi atau sekadar zarah, maka dia tak dikekalkan dalam neraka. Allah tetap akan ampunkan dosanya, walaupun dosanya banyak dibuih seperti buih di lautan, seperti pasir di pantai. Tapi bila dia tetap meyakini dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tu ada harapan untuk diampunkan Allah, dimasukkan dalam syurga. Yang ni tak ada dosa besar dan zul. Ini satu, dia kata i'tikad demikian itu kufur. Kenapa kufur? Kerana menyalahi beberapa nas Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Kan? Kelima, dan setengah mereka itu i'tikad dan pekerjaannya, yakni amalannya itu menyembah matahari, beribadat kepada matahari, bulan dan bintang. Jadi dia punya i'tikad boleh beribadat kepada matahari, bulan, bintang. Ini salah satu daripada fahaman i'tikad yang memang jelas sesat lah. Memang jelas sesat. Kita mana boleh beribadat kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau sujud dengan sengaja kepada makhluk yang kita baca itu hari, perkara-perkara yang menyebab seseorang itu terbatal akidahnya. Bila dia sujud kepada makhluk, maka terbatallah akidahnya, kecuali dia sujud tu disebab orang paksa. Tapi kalau dia rela,
Dia sujud letak dahi pada batu, kayu kan. Itu memang kufur lah. Apatah mereka ni beriktikad memang dia beribadat sungguh kepada matahari, bulan dan bintang, maka iktikad dan pekerjaan, yakni amalan mereka itu yang demikian itu kufur, kerana firman Allah Ta'ala, la tasjudu li syamsi wala lil qamari wasjudu lillah. Maksudnya, janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula sujud kepada bulan, dan sebaliknya hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya, yang menciptakan matahari dan bulan. Jelas dalam Quran melarang. Dia sujud hanya kepada Allah, lain daripada Allah tak boleh sujud. Yalah. Ini i'tiqad mereka lah. I'tiqad mereka. Sekarang tak tahu ada tak ada, wallahu a'lam. Boleh jadi ada lah kot. Kat Malaysia ni mungkin tak ada. Tapi pahaman sikit sebanyak tu mungkin ada. Sebab kan ni negeri Gohid Gostan ni kan boleh harap juga. Negeri Tantan kan. Negeri-negeri belah Afrika yang macam-macam tu, dia Islam dia mungkin ada pahaman-pahaman begini, tapi tak banyak orang tahulah. Macam apa ni, Allah maksud satu negara apa, Kyrgyzstan. Kyrgyzstan ni dekat Uzbekistan tu lah. Dia negara Islam tapi Rusia jajah kan. Rusia jajah. Dia orang tu, saya baca dalam satu apa, surat khabar, ada surat khabar lah. Jadi kat sana tu dia orang ni terlampau percaya dengan bomoh. Percaya dengan bomoh kuat lah. Tapi yalah, dia orang tu dulu Islam masuk tak berapa lama perang dengan Rusia. Akhirnya Rusia jajah, bunuh ulama sebagainya. Kemudian masuk dalam Soviet Union, dipaksa memahami pahaman-pahaman komunis. Jadi tentulah dia orang punya penghayatan agama Islam itu banyak cacat lah, sebab mereka tu ditindas kan. Ditindas. Jadi percaya kat bomoh ni, bukanlah saya maksudkan jumpa bomoh ni syirik, tak. Dia tengok lah kan, kerana tu jumpa bomoh syirik, tengok betul bomoh lah. Kalau jumpa bomoh siam memang kau syirik lah. Tengok tu bomoh lah. Mana-mana bomoh. Kadang kita kata bomoh ni tak semestinya syirik. Tengok dia punya cara dia merawat, cara dia mengobat kan, apa yang itu okey lah. Kalau dia bantai bukan-bukan tu kan, itu tinggalkan lah. Kadang-kadang dia tak buat syirik tapi dia merapu. Itu ada juga kan. Dia taklah syirik, cuma dia merapu. Kan, dia nak elakkan COVID pakai globe je, lepas tu viral kan, Raja Bomoh kan. Lepas tu apalah macam-macam lah, cari MH370 pakai alat buluh kan. Kalau nak buat tu buat seorang-seorang dalam bilik sudah, jangan viral. Dia benda tu syirik ke? Taklah syirik, tapi dia dihukum sebagai kejahilan. Satu kejahilan. Dia tak sampai peringkat syirik. Pak dia kata Allah yang mengizinkan. Jadi tak syirik. Tapi kalau kata ni ini bukan Allah Ta'ala yang dia sendiri, tu baru jadi syirik. Tapi perbuatan itu menunjukkan ada kejahilan di situ. Ada kejahilan lah. Wallahu a'lam. Dan dia orang nak viral kan, nak waktu dalam ilmu tasawuf dia ada satu, kita kena jauhi sifat hubbul jah. Hubbul jah. Hub tu kasih, cinta. Al-jah maknanya kemegahan. Nakkan glamour. Nakkan glamour. Jadi payah juga kan. Ini kena berhati-hati. Dia tak semestinya jumpa bomoh tu syirik. Tengok dia punya cara dia pengamalan ubat dia kan. Kalau benda tu benda bawa pada syirik, bawa pada kita kata syirik. Sebab kita tak semudah-mudah nak mengatakan orang itu syirik. Jadi bahaya besar. Sebab bila kita kata dia syirik, kalau kita maksudkan syirik itu syirik yang jali, kalau dia tak ada syirik, kita syirik.
Syirik kita bila menuduh orang tu syirik yang jelas, maknanya dia kafir. Dia dah tercabut iman. Jadi bila kita kau ni syirik ni, kalau kita masukkan syirik khafi tak apa, sebab syirik khafi tersembunyi. Mungkin dia riak, mungkin dia takabur, mungkin dia tak redha dengan, tak sabar dengan ujian Allah, itu boleh kata syirik khafi. Tapi kalau kata syirik sama macam penyembah berhala, maka kita sudah mengklaim dia tu bukan Islam, jadi kafir. Jadi kita dah kata dia kafir. Kalau dia tak kafir, kita yang menuduh dia kafir tu jadi kafir. Jadi bahaya. Jangan semudah-mudah kita nak menuduh seseorang itu syirik. Bahaya besar. Ni tengok drama Melayu banyak sangat, kau syirik ni, dia kata. Padahal yang kata syirik tu pun mangkuk juga. Drama Melayu kan, dia pun cerita syirik. Kau syirik jumpa ni, bomo ni. Bukan saya sokong bomo, tapi saya nak menerangkan, jangan mudah-mudah kita nak menuduh sesuatu itu syirik. Itu maksud saya, jangan semudah-mudah kan. Tentang Tok Bomo tu tak syirik kan, yang kata syirik tu syirik. Kalau dia kata merapu, boleh tak? Merapu Tok Bomo ni, okey, merapu kan. Ada pula pakai apa aja kan, pakai buah kelapa aja. Nak cari MS370 umpamanya, kita kata merapu je lah. Okey, masuk kitab balik. Keenam, dan setengah mereka itu, yakni kaum Murji'ah, beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu jauhar dan arad. Maka iktikad yang demikian itu kufur, kerana firman Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai'. Maksudnya tiada sebagai Allah Ta'ala suatu jua pun. Tiada sebagai, mana tiada seumpama. Kan, tiada seumpama, bukan sebagai lah. Tiada seumpama Allah Ta'ala suatu jua pun. Kadang-kadang tersilap cetak, bukan salah pengarang. Kita kalau mengaji kitab, kita tak boleh kata pengarang ni salah pengarang ni tulis, dipanggil jahat adab. Kita cuma kata silap cetak, silap cetak, atau tersalah tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Kan, sebab kemudian dia nak tulis yang betul, dia mesti nak tulis yang betul. Tiba-tiba tersalah cetak ke, mesin ke, atau tersalah tulis. Kan, jadi kita kalau nak perbetulkan, kalau dalam kami mengaji pondok lu, tok guru kami pesan, tulis kat tepi tu la'ala sawab indi, la'ala sawab, mudah-mudahan yang betul, indi, di sisiku, di sisiku kan. Ini perkataan yang itulah yang kita perbaiki tu. Kalau kita terus, tapi sekarang nak cepat kan, dia terus cancel dengan pen, tulis apa ni, contoh tiada sebagai, dia cancel sebagai tu seperti atau seumpama, boleh jugalah. Tapi kalau yang adabnya la ala sawab indi, ataupun mudah-mudahan yang betul, yang tepat di sisiku. Di sisiku adalah kan, seumpama atau seperti. Tak apalah. Okey, jadi mereka ni Murji'ah tu i'tikad Allah Ta'ala itu jauhar. Apa dia jauhar? Nombor 61 dia kata, iaitu suatu zat atau hakikat sesuatu atau benda yang seni, yang berdiri sendiri, tempat berdirinya, sifat. Panjang cerita dia kan, bahasa dia. Okeylah, jauhar ni apa? Jauhar ni kalau bahasa sekarang dipanggil atom lah. Atom lah. Sebelum atom apa? Molekul. Mana besar? Atom ke molekul? Atom ke molekul? Lantak pilah kan. Lupa dah kan. Benda nak dah kan. Okeylah. Sekarang ni kotak pen, kotak apa? Kotak cermata ni. Kan? Kotak cermata ni, dia nak jadi satu kotak cermata ni, dia banyak zarah lah kan, molekul-molekul.
Jadi molekul-molekul yang kecil-kecil itu dipanggil jauhar. Dipanggil jauhar. Dipanggil jauhar. Nah, kita potong sampai jadi halus, tak boleh potong, tak boleh. Itu dipanggil jauhar. Jauhar firdi, jauhar yang tunggal. Kan? Atom yang tunggal lah. Molekul ke zarah ke proton, neutron. Agak boh pilah pun betul pun. Elektron. Jadi dia benda satu yang halus. Itu dipanggil jauhar. Jadi dia kata Allah itu jauhar. Allah itu jauhar. Sebab jauhar ni dia satu benda yang mesti bertempat. Jauhar ni dia mesti satu benda yang bertempat. Dia akan mengambil tempat, mengambil ruang sekadar dia punya saiz dia. Itu dipanggil jauhar. Kan, walaupun jauhar itu yang tak boleh kita potong, tak boleh kerat belah, tetap dia ada ruang, ada tempat. Walaupun dengan mata kasar tak nampak, tetapi dia memang ada ruang, ada tempat, dan dia ada saiz. Dia ada saiz. Jadi Allah tak begitu. Allah tak begitu. Sebab tu dia kata iaitu suatu zat. Jauhar ni suatu zat, satu benda atau hakikat sesuatu. Jauhar tu atau benda yang seni, yang halus. Tu kata jauhar firdi tu, yang kecil-kecil yang halus tu. Molekul-molekul yang halus yang berdiri sendiri, kan? Yang berdiri sendiri. Maksudnya dia tak tumpang lain. Dia tak tumpang zat lain. Dia ada pada diri dia lah. Kemudian kalau yang menumpang zat itu dia panggil sifat. Itu dia panggil sifat. Yang menumpang zat itu dipanggil sifat. Kalau zat, benda yang maqama binafsi, benda yang berdiri pada diri sendiri dia. Tapi kalau sifat, dia tak boleh duduk berasing, dia kena duduk pada zat atau jauhar. Jadi dia kata Allah itu jauhar. Ini satu i'tiqad yang salah. Sebab jauhar ini saya sebut tadi, dia mesti bertempat, dia ada saiz, atau arad. Apa dia arad? Nombor 62, iaitu sesuatu yang tidak dapat berdiri dengan sendiri, bahkan ia memerlukan tempat atau zat untuk berdiri padanya. Maknanya dia nak duduk pada satu tempat lah. Contohnya warna, macam warna hitam yang ada pada mikrofon ni. Dia ada pada besi mikrofon ni, dia tak terawang-awang tak, dia mesti duduk. Kan, itu dia panggil arad. Jadi dia panggil, kalau kita kata sifat jugalah kan, sifat bagi makhluk. Cuma arad ni dia ada warna, ada manis, ada masam, ada putih, ada kelabu, ada panas, ada sejuk. Itu jenis arad lah. Itu arad. Jadi dia i'tiqad Allah tu jauhar, dan sifat Allah tu pun arad. Mana Allah ada warna, Allah ada saiz, Allah ada panjang, Allah ada pendek, Allah ada panas, Allah ada sejuk. Allah naik, Allah turun. Yang ni i'tiqad itu kufur, kerana jelas Allah menyebut laisa kamitslihi syai'. Mana tiada seumpama Allah Ta'ala suatu jua pun. Tak ada. Kalau samalah, mustahil lah yang menjadikan satu benda sama dengan benda yang dijadikan. Mustahil yang buat meja ni sebiji macam meja juga. Dia mesti tak sama. Betul kan? Itu secara logiknya mustahil. SOP sekarang boleh lebih sikit kan? Ketujuh, kepala sikit lagi. Dan setengah mereka itu kaum murjiah beriktikad bahawa iman itu ilmu. Barang siapa tiada berilmu, maka iaitu kafir. Dan lagi pula katanya, barang siapa tiada mengetahui amrun, ini suruhan, dan nahyun, iaitu larangan, maka iaitu kafir. Maka yang demikian, maka i'tiqad demikian itu kufur, kerana disangkal, ditolak tasdik dan dipadakannya dengan ilmu juga. Maka barang siapa baginya ada ilmu
tetapi tiada baginya tasdik, maka ia itu kafir. Jadi sebagian Murji'ah punya i'tiqad, dia kata iman tu ilmu lah. Tapi kita mengaji iman adalah tasdik. Iman itu tasdik, percaya, menerima. Tapi percaya menerima tu dia boleh tahu jugalah, kan, boleh tahu. Tapi bukanlah ilmu itu hakikat iman. Hakikat iman adalah hati itu menerima Allah itu sebagai Tuhan dia, Nabi SAW itu Nabi dia, apa yang Nabi SAW bawa itu semuanya benar daripada Allah Ta'ala. Barulah dipanggil iman. Sebab dia kata kalau orang tu dia ada tasdik tapi dia tak tahu apa Allah suruh dan apa Allah larang, maka orang itu kafir. Kita tak kata kafir, kita kata dia jahil. Dia jahil, dia tak tahu ni wajib, sunat ke, makruh ke, haram ke, dia tak tahu. Orang tu jahil, dia tak jadi kafir lagi. Jadi i'tiqad mereka itu kufur. Kenapa kufur? Kerana dia menolak tasdik. Dia setakat tahu je. Tak semestinya kadang-kadang orang tahu tu. Orang Yahudi kan, yang tak beriman Nabi SAW, dia tahu tentang Nabi SAW. Bahkan mereka lebih kenal Nabi SAW lebih daripada mengenali anak-anak mereka. Tetapi dia menolak, walaupun dia tahu. Dia tak ada tasdik, dia tak ada menerima. Dia tak ada penerimaan. Jadi itu tak boleh pakai lagi. Jadi maka barang siapa baginya ada ilmu tetapi tiada baginya tasdik, maka itu kafir. Itu betul lah. Siapa ada ilmu tapi tak ada tasdik, kan, maka kafir lah. Dia kata memang semua Tuhan Allah buat. Dia kata dia percaya, dia tahu, tapi dia tak menerima. So mengucap tak nak, so sembah Allah. Dia kata ada Tuhan lain yang boleh buat begitu begini. Dia tahu satu sudut, dia punya pengetahuan itu tak sampai peringkat tasdik. Dulu saya tahun 2000 lah, 2001 lebih kurang tu lah. Jadi dulu saya diberi peluang lah baca kitab di KL, di Pejabat. Maksud Selcom tak silap balik, Selcom macam tu lah, Selcom. Pergi naik motor EX5. Motor EX5, jadi balik pada on the way balik tu, sampai dekat Bukit Mahkota, Bandar Mahkota macam tu lah kan. Tayar pancit lah kan, pancit. Lepas adalah satu India tahan kan, abang nak ni pancit kan, dia boleh repair lah. Tak nak aku, RM30 dia kapak aku orang. Pasal biasa kena lah. Jadi tayar belakang kan, kena boleh pelan-pelan jalan, masuklah nilai. Nilai kat nilai tu pergi Pomen Cina. Borak dengan dia kata kena, tak sangka pula kan. Dia kena tukar tiup apa semua. Masa tu saya tak pakai tubeless lagi. Tukarlah. Jadi kata Apek tu Pomen tu lah, dia kata Haji, dia kata ni semua Tuan Allah punya kerja. Kan, akidah dia kan. Dia kata Haji dapat duit Haji bagi sama saya dapat duit nanti beli barang semua, ini Tuan Allah punya kerja, dia susun. Tapi pandai dia punya tauhid betul lah. Satu sudut tu betul lah kan. Satu sudut tu kan. Jadi kita tengok ni kadang-kadang Allah Ta'ala nak perli kita satu sudutnya, nak kan. Kau semayang lah mengajar tapi tak boleh nampak perbuatan Tuhan, satu sudut lah. Kita tengok tentang tu lah. Tapi adakah dia beriman? Tak, dia beriman sebab tokong dia dekat dalam kedai dia tu. Adalah kan. Yang tu mungkin termasuk Murji'ah punya fahaman lah kan. Jadi dia tahu sekadar tu, tapi tahu dia tu tak sampai peringkat menghilangkan kekufuran dia. Kan, dia tahu semua ni Tuhan Allah punya begini. Ataupun saja kadang-kadang dia orang bisnes ni nak ambil hati Pak Haji. Kadang kan orang Cina berniaga, orang berniaga ni kan dia Arab ni macam politik lah. Depan kita lain, belakang lain.
kan? Dia punya passion dia kan. Orang berniaga, semua baik haji kan. Tidak. Tapi satu sudutnya kita tengok itu satu hikmah Allah Ta'ala nak menegur kita kan? Yang kau susah hati pasal apa kan? Pasal semuanya Allah Ta'ala nak melalui kau. Cina tu pada rezeki. Cina tu pula kan dapat duit kan, dia pergi kedai ke apa, orang lain pula dapat rezeki melalui dia. Semua kerja Tuan Allah punya kerja. Tapi dia punya kepercayaan dia tu tidak menghilangkan kesyirikan dan kekufuran, sebab tak ada tasdik. Tak ada tasdik, tak ada menerima sungguh. Kalau sungguh dia menerima, tentulah dia meninggalkan kesyirikan, kekufuran yang dia buat tu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita berhenti takat tu je lah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi. Dia akan terangkanlah Murji'ah ni ada dua jenis. Satu Murji'ah yang dirahmati Allah, satu lagi Murji'ah yang dilaknat. Murji'ah yang dirahmati Allah ni golongan sahabat Nabi SAW. Mereka ni bila berlaku peperangan di antara Aisyah lah dengan Sayyidina Ali perang dengan ni, konflik di antara sahabat-sahabat lah. Jadi ada beberapa golongan sahabat Rasulullah SAW, dia orang tak campur. Dia kata ini urusan ni serah pada Allah, besok ke akhirat pandai Allah lah nak menguruskan. Yang tu dia panggil Murji'ah. Maknanya Murji'ah menangguhkan yang mereka tak jelas itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidaklah sahabat beriktikad seperti begini. Yang kita mengaji sekarang dia panggil Murji'ah mal'unah, yakni Murji'ah yang dilaknat kerana kefahaman mereka, iktikad mereka membawa pada kufur. Sebab asalnya pun Murji'ah ini pun, mereka ni pun dia berserabut tengok sahabat-sahabat Rasulullah ada berlaku konflik. Dia pasal politik jugalah. Akhirnya dia pun kata sahabat pun kafir jugalah. Kan dia tengok berlaku konflik di kalangan para sahabat. Jadi mereka ni silap faham, silap mengambil pendekatan, akhirnya mereka beriktikad yang tak dibawa oleh sahabat. Sebab kadang-kadang dia dah kafirkan sahabat, takkan nak pakai cakap kau pun tak betul. Jangan gitu lah kan, kau pun tak betul nak nasihat aku. Contoh tak nak pakai Abu Hurairah lah. Abu Hurairah ni begini-begini. Walaupun Abu Hurairah ni sahabat Rasulullah, tapi sebab dia ni begini-begini. Atau Sayyidina Ali punya kata-kata ke tak boleh pakai, sebab dia pun sama juga berperang dengan Muawiyah, contohlah. Jadi benda-benda tu ada dalam diri dia orang, menyebabkan dia tak boleh terima kebenaran yang dibuat para sahabat. Jadi pahaman tu rosaklah. Sepatut kita di Sunnah wal Jamaah, Imam Ghazali kata kita tak boleh campurlah apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan berlaku di antara sahabat. Perselisihan di antara mereka kita serahkan kepada Allah sahaja. Sebab mereka adalah, walaupun mereka ada berselisih sesuatu pendapat sampai berperang, tapi dia punya kedudukan mereka itu tak serupa macam kita berperang. Kan, sebab mereka itu ahli Badar, ahli Uhud kan, orang-orang yang memang ada kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti takat tu dulu, insya-Allah kita akan sambung pada 2 minggu lagi kalau tidak ada keuzuran. Dan saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada terkasar bahasa, tersentuh mana pihak dan pribadi. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada nafsu saya sendiri. Wallahu rasuluhu wa uliya wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana wa li walidina wa li masyaikhina wa li asatizatina wa li muallimina wa li ulama'ina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bidu'ail khair wa li dhawil huquqi alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaq wal munafiqin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdih. Subhanakallahumma